Nombor satu, jangan ikut mereka. Kemudian kamu sudah dibacakan ayat-ayat Quran dan ada pada kamu itu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kau nak fikirkan dia cakap lagi? Dia ada Taurat, kau ada Quran. Dia bilang dia ada agama Yahudi, kau ada Muhammad. Dah tak payah cakap dia. Pegang Quran, pegang Muhammad. Tu maksud ayat ini ya. Dah tak payah ikut cakap dia, tak payah nak berkawan dengan dia. Mereka bilang mereka ahli kitab, kau pun dapat ayat. Dan mereka bilang mereka apa agama lama, kau ada Nabi Muhammad, kau ada ayat dan kau ada Muhammad. Cukup, tak payah dengar cakap mereka. Tak boleh jadi kafir. Macam betapa kau boleh dapat jadi kafir? Dan kau dah ada Quran dan kau ada Nabi Muhammad. Kau pegang ini dua, kau takkan boleh ikut mereka dan tak perlu nak ikut mereka. Ikut mereka boleh jadi kafir. Ikut mereka hanya apa? Taat aja dengan mereka. Enggihkan mereka. Ya, enggih bagus ya. Bagus ya. Ya kita tak terfikir pun. Tak boleh. Habis kalau setengah-setengah bidang mereka ahlinya macam mana? Mereka tak ada ahli dalam bidang apa pun. Mereka tidak ada keahlian dalam bidang apa pun. Kau tak ada iman pada Allah Ta'ala, tak ada ahli dalam bidang apa sekalipun. Biar kita tak dapat keahlian mereka, taruhlah ahli bikin cawan ke, ahli bikin apa. Mereka paling, biar aku tak pakai benda ini pun tak apa. Asalkan dari kau aku tak nak pakai. Mereka paling ahli benda ni, tak ada orang dalam dunia boleh bikin benda ini. Aku perlukan benda ni ke? Perlu, semua orang perlukan benda ni. Kalau dari kau tipu. Kegunaan dia pun tak betul, dan benda itu pun tak betul, dan keperluannya pun tak betul. Dan aku tidak perlu. Begitu ya. Kenapa kita ada bagi kita? Sebab itu tak boleh. Tapi ini ahli mereka kok, bidang mereka tak ada bidang. Mereka tak ada bidang, mereka tak ada ahli. Tapi ini benda diperlukan. Bohong. Itu bohong mereka. Mereka autarkan kita. Begitu ya. Mohon kepada Allah Ta'ala ya, kalau boleh aku nak semua orang mukmin baca Quran dan tahu maknanya. Jadi dia tahu Islam tu yang benar, yang salah. Dan tak terikut dengan cakap orang kafir. Tidak sampai dipedaya oleh mereka. Tidak dibodoh-bodohkan mereka ya. Kalau semua orang mukmin celik mata hati panjang Quran saja, tak payah tafsir-tafsir yang tinggi, tafsir simple gini saja. Kan sebenarnya bagusnya kayak apa ya? Kau boleh menggihkan mereka dalam segala bidangnya ya. Tak boleh, jangan ya. Bahaya ya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa berpegang dengan Allah Ta'ala saja semata-mata, tak perlu minta perlindungan mereka. Allah dah beri kau kitab, Allah dah beri kau nabi. Siapa berpegang kepada Allah Ta'ala semata-mata dengan Allah Ta'ala pada segala perkara, daripada segala perkaranya, maka sungguhnya telah dihidayat akan dia kepada jalan yang betul, agama yang sebenar. Kalau dah agamanya betul, dunianya pun betul, kesihatannya pun betul, ekonominya pun betul, caranya pun betul, rawatannya pun betul. Kalau orang pegang dengan Allah, pokoknya jangan pegang dia. Kalau pegang dia, pokoknya semuanya tak betul belaka. Bukan hanya tak betul, pecah antara kita. Bukan antara pecah dengan kita, tak sokong dakwah antara sama kita. Bukan gitu, ujungnya jadi kufur dan dia jadi pengikut dia. Dan pengikut dia untuk jadi sama-sama tumpang kekayaan dia ke? Sama-sama dapat kemewahan dia ke? Untuk kau dikulikan dia. Untuk kau jadi hambakan dia. Tak ada mana kalau kau join dia, kau dah akan dapat pangkat dengan dia sama tau. Dia pakai necktie pun kau pakai necktie. Dia pakai necktie pun kau pakai necktie. Tapi necktie kau untuk dicerut oleh dia. Untuk jadikan macam leher anjing untuk ditarik talinya. Jangan kau ingat kau join mereka, mereka banyak suka dengan kau. Kau join mereka untuk kau dihinakan dengan mereka. Kau ingatkan mereka tu baik sangat dengan kau, bermuka-muka kau nak ikut dia jadi tali barut. Na'udzubillah min zalik. Wahai orang mukmin, jangan. Ingatkan mereka suka sangat ada position untuk kau, mereka nak kerjakan kau sebetulnya. Kau dihinakan mereka sebetulnya. Tiada mulianya kalau ikut mereka. Ya. Dah diberi hidayat kepada jalan agama yang sebenarnya, maka selamatlah segala-galanya. Perobatannya pun selamat, rawatannya pun selamat, ekonominya pun selamat, pentadbirannya pun selamat, kehidupannya pun selamat, segala-galanya selamat. Pasarannya pun selamat, belanjanya selamat, makannya selamat, minumnya selamat, kehidupannya selamat, kematiannya pun selamat. Begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Ayat ini keluar lepas ayat taat pada orang Yahudi dan ayat berpecah belah. Jadi bermakna kalau orang bergaduh, itu bermakna dia tidak bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya. Kalau orang ada minta masih minta
sekongkol dengan orang-orang yang kufur pada Allah Ta'ala, dia tidak bertakwa dengan sebenarnya. Ayat ni terus sambut telah soal mereka nak memusuhkan kita, mereka nak gaduh dengan kita, mereka nak nyesatkan kita, terus takwa Allah sebenarnya. Jangan pedulikan mereka, takwa kepada Allah. Ignore mereka, tak kisah mereka, Allah kau pegang. Ya? Hai segala orang yang mukmin, takut oleh kamu akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takutnya, dengan taatkan dia, maka tiada dimaksiatkan dia, dan disyukur akan dia, maka tiada dikufur akan dia, dan dengan disebutkan dia, maka tiada dilupakan dia. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, siapa yang kuasa atas ini? Maka dimansuhkan dia dengan firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Maka takut oleh kamu akan sekuasa kamu. Baik, firman ini apabila turun, sahabat takut. Apa maksud bertakwa Allah dengan sebenar-benarnya? Maksud bertakwa dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, ini maksudnya. Dia kata apa? Maksud bertakwa dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya bermakna sikit pun tak boleh tidak. Iaitu apa? Taatkan dia, maka tiada dimaksiatinya. Itu maksud takwa. Taat, jujung yang disuruh, tinggal yang ditegah. Apalagi maksud takwa? Syukur kepada dia, tak boleh kufur nikmat. Allah beri apa? Beri sakit, beri demam, beri covid, beri apa pun, syukur. Tak boleh kufur nikmat. Beri sakit pun nak kena syukur. Ini kan pula dapat rumah banglo, tak syukur. Beri demam pun kena syukur. Beri miskin pun kena syukur. Ini dapat kaya, tak syukur. Kalau kau tak syukur, bermakna tak takwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Dan disebutkan dia dan tak boleh lupakan dia. Maksud takwa juga ialah ingat Allah senantiasa, kebesaran Allah, tak boleh lupakan dia. Kalau lupakan dia barang sejenak, engkau kiranya tak takwa kepadanya. Maka sahabat mengeluh, ya Rasulullah, siapalah boleh termampu gini, taat sepenuhnya, tidak terbuat maksiat. Kalau tak takwa pada Allah Ta'ala, tak junjung tau. Tak junjung derhaka tau maknanya. Siapalah boleh buat taat sepenuhnya, tak terbuat maksiat. Siapalah yang boleh mensyukuri senantiasa, tidak terkufur nikmat. Siapalah yang boleh senantiasa mengingat Allah Ta'ala, tidak lupakan dia walau sejenak. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat lagi. Tutur yang ini hukumnya ialah sedaya upayamu. Ayat fattaqullaha mastata'tum. Ada yang mengatakan ayat ganti bagi ayat mansukh. Ada mengatakan penjelasan bagi ayat atas. Bermakna takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ialah semampu-mampumu. Semampu-mampunya. Maka takut oleh kamu akan Allah Ta'ala sekuasa-kuasa kamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan kamu itu Islam sekaliannya. Bermakna yang disuruhkan dia ayyuhalladzina amanu. Orang beriman takwa kepada Allah. Yang ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bermakna orang beriman ya, kena maintain imannya dengan takwa Allah. Haqqa tuqatih. Sebenar takwa. Iman. Haqqa tuqatih, haqqa tuqatih, haqqa tuqatih. Kalau imannya merosot pun sampai dari tahap Islam aja masih ada. Masih boleh okey, asal jangan di bawah Islam. Bermakna iman tu nak di-maintain tingkat tinggi, naik sampai ihsan semua, kena takwa Allah. Takwa Allah, takwa Allah, takwa Allah, haqqa tuqatih. Kalau kau tak takwa, merosot. Tak takwa, merosot. Terkeluar kau daripada orang yang bernama beriman, tapi kau masih Islam, masih still okey. Jangan sampai batas iman pun kau melorot ke bawah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu yang kena takut ya. Tuan-tuan sekarang ya, kita dah kena busy ya. Kena sibukkan diri kita ya. Jangan fikir sangat, ya Allah gaji aku berapa banyak, insya-Allah cukup lah. Jangan risau sangat. Nak risau pun risau lah, tak risau ya tentang gaji makan. Ya Allah demam aku kok tak baik-baik, pun jangan risau sangat. Ya Allah lutut aku kok sakit tak baik-baik, pun jangan risau sangat. Ya Allah kebun aku kok melawas, pun jangan risau sangat. Dah sekarang ni keadaan kita tak muda tak tua, yang muda apatah lagi yang tua, dah kena sentiasa dalam benak otak kita ini kena minta, ya Allah tetap iman, tetap iman. Waktu akhir kita dah sampai tau, akhir maut ajal kita dah sampai. Dan iman itu adalah hak milik Allah Ta'ala. Siapa nak beriman, beriman. Walau kafir sepanjang hayat, last minute jadi iman. Dan siapa yang dia nak cabut, dicabut. Sepanjang hayat iman, last minute nak dijadikan kafir. Na'udzubillah. Dan sekarang itu paling mahal dan paling penting, dan itu yang kita kena paling risaukan, paling tiap waktu risaukan. Tengah masak, tengah makan, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Teringat ya Allah, ni aku sebut namamu kerana aku beriman padamu ya Allah. Janganlah terlucut imanku. Dah makan kenyang, alhamdulillah. Ya Allah aku pujimu ya Allah.
tanda aku beriman denganmu, janganlah aku tak beriman denganmu. Mesti kena takut kalau iman lucut. Apa saja, ya Allah, aku keluar rumah sekarang ni atas dengan syariatmu, aku sembahmu ya Allah, aku janganlah sampai hari aku ini satu hari ini semuanya luput daripada aku ya Allah. Boleh luput ya, boleh luput. Itu kena jadi kita punya main top priority kerisauan kita senantiasa sekarang ini. Rayu, takut jadi kafir, na'udzubillah. Takut jadi orang yang tak beriman, tak boleh ya. Takut, kena cemas dalam hati kita, kena cemburu pada diri kita. Setiap apa yang amal kita buat, kita takut jangan sampai dengan dosa aku ini menjadikan aku kafir, merosot terus jadi kafir. Itu yang kita paling takut. Tentang bisnes engkau ke apa, kau nak risau jugalah. Tentang kesakitan kau pun kau nak risau jugalah. Tentang ekonomi kau nak risau juga. Tetapi menjadi kemuncak dan senantiasa kerisauan kita ialah keimanan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Kalau matilah tak beriman, selama-lamanya kau bukan Islam lah. Na'udzubillah. Neraka lain cerita, tapi kau menjadi hamba yang tidak menyembah kepada Tuhannya, pencipta alam semesta, penciptamu, Tuhanmu. Takkah itu serugi-rugi punya rugi? Wallahu alam bisawab.